Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan perkongsian dan insya-Allah kertas kerja kita dah berikan setakat ni sampai kepada berapa ya? Pelajaran apa ya? 1D ya? 1C. Cuba ingat. 1A, 1B je kan Ustaz? Ya ke? Baru sampai B? Minggu lepas A pun tak sentuh B pun. Oh ya? Ustaz ulang pasal diorang baru masuk kan. Baik. Saya ulang sekali lagi insyaAllah. So, nanti saya akan masukkanlah 1C, 1D insyaAllah. Ya. Sekejap ya. 1C. Okay. Okay, ni pelajaran 1C saya baru masukkan dalam grup. Ya. Boleh lah ya. Okay. So, kembali kepada kelas kerja. Okay, saya rasa ada sesiapa yang nak tanya pasal 1A. A. Ya, perkataan saya rasa tak ada masalah lah. Cuma saya nak ingatkan, ya. So, perkataan ni dalam bahasa Arab ni ada 3 jenis saja. Ada 3 jenis saja. Tentang. Ada 3 jenis perkataan saja, ya. Iaitu isim, fi'il atau haraf. Isim, fi'il atau haraf. Baik. Apa itu isim? Ya. Sesuatu yang kita namakan lah. Tak kisahlah apa benda pun yang kita namakan. Yang penting perkara tersebut adalah, benda tersebutlah tak terikat dengan waktu. Maksudnya dia tak berubah disebabkan waktu. Isim ni boleh berubah daripada sudut bilangan. Ya. Boleh berubah daripada sudut bilangan. Tapi dia tidak berubah dengan waktu. Okey. Contoh, saya buat contoh sini kan. Macam kita pernah dengar perkataan, kenapa kita pernah dengar? Perkataan Muslim. Perkataan Muslim. Saya tulis kat sini. Ya, perempuan ambil perhatian ya, pelajaran ni ya. Ini penting. Contoh perkataan Muslim. So, kita pernah dengar perkataan ni lah. So, Muslim arti dia orang Islam lah. Muslimun. Dia juga mungkin boleh berubah
konsep yang sama tapi dia cuma berubah sebagai bilangan bilangan. Nanti kita akan belajar juga insya-Allah. Eh, Musliman, Musliman, Muslimani atau dia berubah kepada Muslimaini atau dia berubah kepada Muslimuna. Ya, pernah dengar kan kata Muslimuna? Dia berubah kepada Muslimat, Muslimat, Muslimat itu. So ini di antara benda lah yang kalau nak berubah pun, tapi asas dia tetaplah ya Muslim. Cuma tinggal lagi Muslim tu Musliman, ada tambah alif lam atau tambah janun atau tambah alif ta, tapi tetap dia asas dia lah mim sim lam mim Muslim. Okey, itu di antara uh, perubahan yang akan berlaku lah. Okey, kita kenal dia dengan adanya alif lam. Ya, kita boleh kenal dia pada pertemuan lepas kita tunjuk juga kan tentang alif lam, tentang baris bawah. Ya, kita boleh tengok dalam Al-Quran Al-Karim lah. Ya, contoh yang paling banyak kita boleh tengok dalam Al-Quran Al-Karim. Contoh dekat sini. Sebab pelajaran ni semua penting. Bila kita belajar nanti kita akan nampak lah perkataan-perkataan tu. Contoh. Kalau kita tengok dekat sini. Perkataan Alhamdu. Kan? Perkataan Alhamdu ni ada alif lam. Okey. Ar-Rahman ni ada alif lam. Ya. So ini semualah tanda-tanda isim lah. Ar-Rahim, Ad-Din. Okey. So ini semua adalah tanda-tanda isim. Okay, baik, itu yang pertama, tanda yang pertama. Tanda yang kedua lah ada baris bawah. So kita tengok lagi contoh lain. Kan? Kita tengok Ar-Rahmani tu ada baris bawah lah. Okey, dia ada dua tanda lah. Okey. Kemudian kita tengok Maliki ni. Kataan Maliki. Ada, dia tak ada alif lam tapi ada baris bawah. So dia adalah isim. Yaumi ni. Yaumi ni. Ya. Dia tak ada alif lam tapi dia ada baris bawah. Okey. Adi ni. Okey. Kalau tak ada tanda-tanda tu bukanlah. Nah, kita tengok tanda-tanda tu dululah. Kemudian yang ketiga lah dia diakhiri dengan tanwin, baris yang kedua. Tak kisahlah dhammatain, kasratain, fathatain. Ya. Ini kita berjumpa dalam antaranya dalam surah Al-Baqarah ni, ayat surah ni tak ada kan dalam ayat ni. Antaranya kita boleh tengok dekat sini ialah perkataan apa? Ayat ni hudan. Hudan. Ada tanwin. Okey, ada tanwin. Okey, ayat lain tak ada. Contoh lain kat sini. Kat sini. Sawa'un. Ada tanwin. Kan? Okey. Risyawatun. Ada tanwin. Azabun azimun. So ini jenis-jenis isim. Baik. Yang ketiga. Yang keempat. Diakhiri dengan ta marbutah. Diakhiri dengan ta marbutah. So ada huruf ni terakhir ada ta marbutah. Kan? Itu semualah isim lah. Macam ni risyawatun. So dekat sini ada dua tanda lah. Satu ta marbutah. Satu ada tanwin. Kan? Okey, tengok ada lagi tak? Ta marbutah. Nah, macam ni kan? Ad-dalalah. So ada dua tanda lah. Satu alif lam.
Satu adalah tamarbutah. Okey. Lagi cari. Ada lagi tak? Tamarbutah. Okey, dekat sini ada surah. Okey. Suratin. Okey, itu di antara contoh pertama lah. Okey, dah selesai lah ni. Ya, dah selesai ni. Baik. Seterusnya, ni contoh-contoh lah. Kalau kita boleh tengok dekat sini nama orang, nama langit, kita nama langit, matahari, nama kita nak katakan ni makhluk lah. Kan, nama bangunan, sekolah, masjid, nama tempat, bilik, dapur, ya, nama profession, ya, nama jawatan, nama tugasan, guru, doktor. Ini semua jenis-jenis kata nama. Baik, kedua lah fi'il. Saya terangkan dekat sini, ingat ya. Okey, ingat balik isim dia kena ada apa? Ingat ya. Satu, isim. Dia ada 3 je jenis perkataan, so kita kena ingat. So, menamakan sesuatu yang nama tersebut tak terikat dengan waktu. Ya, tak terikat dengan waktu. Maksud tak terikat dengan waktu, dulu nama dia sekolah, semalam nama dia sekolah, hari ini nama dia sekolah, dia tak ada perkataan telah atau akan, atau macam bahasa kita kata-kata dah, sudah kan. Kau dah makan? Kita tanyakan. Dah tu adalah masa lah. Dah tu telah berlaku lah. Ya. Ha. Ha. Okay. Atau belum, kita kata belum. Kan? Belum berlaku lah. Perbuatan tersebut belum berlaku. So, isim ni tak terikat lah dengan waktu, dengan masa. Telah, sedang atau akan. Baik, berbeza dengan fi'il. Itulah fi'il. Okay. So, fi'il ni perbuatan lah. Dia terikat dengan masa. Ni pertama lah. Yang kita kena ingat, dia terikat dengan masa. Ya. So, perbuatan ni terikat dengan masa. Ya. Tindakan ke, kejadian ke, keadaan ke. Okay. So, dekat situ dia terikat dengan masa. So, masa dia adalah telah, sedang, ni highlightkan sendiri ya. Atau akan. Kan? Inilah. Okay. Baik. So, bila kita kata tentang masa ni, bila kata, okay, kita kena, selain daripada masa tersebut, ya, salah satu daripada 3 masa tu lah. Telah, sedang atau akan. So, kita ingat, bila kata perbuatan, dia mesti ada 3 unsur. Ni kita highlightkan juga. Dia mesti ada 3 unsur lah. Unsur apa? Unsur masa. So, masa tu sama ada 3 tadilah. Telah ke, sedang ke, atau akan. Okay. So, contoh nanti saya akan tunjuk lah. Okay. So, pelaku dia siapa? Dia mesti ada pelaku lah. Siapa pelaku dia? Makna dia apa? So, dia ada 3 unsur, ingatlah. Saya buat contoh kan. Kalau, okay, kita ada contoh kat bawah tu. Dan, ni kita bagi contoh hari tu. Okay. Kita kata dia mesti ada, perbuatan tu mesti ada 3 unsur. So, kalau kita tengok dalam perkataan ni, buku itu kitab ni. Saya cuba cari warna lain tapi tak boleh dapat. Tak ada pula warna lain. Warna lain yang nampak beza sikit lah. Bolehlah kot ini. Okay. 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 Perkataan Alkitab tu arti dia buku itu. Alkitab artinya buku itu. So perkataan qara'a ni, bahasa Arab qara'a, 3 huruf je. Qara'a. So dalam perkataan qara'a ni, okay, kita kata dia adalah perbuatan lah. Qara'a ni artinya perkataan perbuatan. So dalam tu mesti ada 3 unsur tadi. Perkataan qara'a ni, mesti ada masa, mesti ada pelaku, mesti ada makna. So pertama masa. Masa dia adalah telah.
Kan? Saya letaklah warna kuning sama dengan kuning kat sini. Kan? Pelaku dia lah, warna biru ni sama dengan biru ni. Turquoise, warna turquoise. Betul ke turquoise saya sebut? Pelaku, dia. Okey, makna dia apa? Membaca. So dalam perkataan qara'a ni ada perkataan dia, ada perkataan telah, ada perkataan membaca. Ya. So dia telah ni nanti kita akan pelajarilah. So membaca ni kita kena tengok kamus. Kamus saya ada beritahu dalam grup. Saya ada beberapa orang yang order. Ya. So tak silap saya 8 orang kan? 8 kan? Ya. 9 kot Ustaz. Dah masuk seorang lagi tu. Akak bagi saya 8. Tak, yang saya ada dah senarai 8 tapi rasa saya ada seorang baru masuk kot. Zeti kot. Ada masuk Zeti. Zeti ada? Zeti, Dia tak tulis, Syariza, dia tak Atikah. tulis nama. Saya baru masuk kot. Siapa Kak tu Kak? Sal. Puan ni Sal. Okey, nak beli buku kamus dan sebab hari Isnin Boleh, ni boleh. saya beli. Boleh. Okey, baik. So nanti saya masuk bagi tahu Kak Zah. Boleh bagi nama Kak? Nama Kak? Salasia. Salasiah ya. Okey Kak. Baik. Saya eja SLASIAH betul ke? SALASIAH. SIAH betul lah. SALA. SALASIAH betul Naam. Okey, masya-Allah. masya-Allah تكلم باللغة العربية. هل درست اللغة العربية من قبل في الماضي؟ Dulu-dulu lah. Iya. Masa sekolah. Masya-Allah. الآن لماذا؟ Alan. Sekarang? Sekarang. Sekarang tak ada belajar lah. Baru nak ulang balik. Okey, baik insya-Allah. Mumtazah. Okey, Kak Zaidah saya dah hantar dekat Kak dalam Kak punya ni. Okey, baik. Baik. Terima kasih. Baik. Okey, baik. Kita perhatikan dekat sini. Okey, ingat dia ada unsur ni lah. Unsur masa. Okey. Okey, ingatlah ni. Ya. So, bila berbanding dengan, kita tengok pula perkataan sama juga dengan perkataan yang ini. Kalau kita ambil Alkitab tu, tapi tengok lagi dah. Kita dah tahu dah. Saya ambil perkataan Yaqra'. Yaqra'u. Ya. So, perkataan Yaqra'u, ada perkataan dia sama macam kita tahu tadi. Okey. So masa dia ingat So saya ingatkan balik tentang perkara ni. Penting Tengok ni. So, pelaku dia, masa dia sedang. Masa dia sedang. Saya tak warna kuning. Masa. Kemudian membaca. Membaca makna. So membaca ni makna dia kena tengok kamus lah. Nanti kita akan belajar lah macam mana guna kamus dan sebagainya Jangan risau. So kalau kita berdikit-dikit kita faham ini pun dah okey dah ni. Kan? Okey. So kita kata Qara' al-kitab, dia telah membaca buku itu. Kan? Yaqra'ul kitab. Dia sedang membaca buku itu. Iqra' al-kitab. Okey. Baik. Jadi so, ada 3 unsur tu lah. So masa yang paling penting dekat situ iaitu telah, sedang. Yang ketiga lah belum atau akan. Okey, iaitu perkataan iqra'. Kita kata iqra'. So bermaksud bila kita sebut iqra' ni, tapi basic dia perempuan, kita boleh tengok dekat sini bahawa perkataan tu dia asal dia daripada satu perkataan yang ni. Semua tu daripada tiga-tiga ni, qara'a, yaqra'u, iqra', dia tak ubah perkataan, huruf dia tak ubah. Perempuan perhatikan, huruf dia tak berubah. Ada qaf, ada ra, ada hamzah. Ada qaf, ada ra, ada hamzah.
Ya, qara'a, yaqra'u, iqra'. So nantilah kita akan pelajari bagaimana perubahan-perubahan ini berlaku bila kita sampai kepada masa dia lah. Okey, baik. Ingat ya. So saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. So dua perkataan dalam bahasa Arab dia hanya ada 3 jenis sahaja. So kita dah kenal isim, ya. Isim nama benda, nama sesuatu yang kita namakan, ya. Yang mana dia tak terikat dengan waktu dan kita kenali dia dengan beberapa tanda dia. Okey, 3 isu tu ya. Selesai. So fi'il pula. Fi'il ni nanti kita akan belajar secara terperinci. So fi'il ni dia berlawanan dengan isim tadi, iaitu dia terikat dengan masa. Dia terikat dengan masa. Dia kena ada masa. Okey. So masa dia sama ada telah, sedang atau akan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan fi'il ni, bila ada je fi'il, kita tahu itu kata kerja atau kata perbuatan, fi'il tu, dia mesti ada 3 unsur. Apa unsur tadi? Satu, masa, telah ke, akan ke, atau sedang. Okey. Kemudian unsur kedua lah pelaku. Siapa pelaku tersebut? Dia ke, aku ke, engkau ke? Okey. Kemudian yang ketiga lah makna. Apa makna perkataan tersebut? Baik. Selesai dah bab yang ini. So saya masuk seterusnya tentang haraf. Baik. Haraf. Haraf ni dia kalau dia berdiri sendiri, dia ada makna tapi dia tak bawa apa-apa faedah. Macamlah kita kata macam bahasa kita macam perkataan ke kan. Ke. Perkataan ke. Kita kata sendi kata lah. Kita pun boleh kata dia sendi kata. Itu bahasa kita lah. Tapi bahasa Arab pun haraf. So ada terdapat pelbagai jenis haraf kan. Harful istifham dan sebagainya. Macam-macam haraf. Tapi untuk kita, untuk peringkat awal ini, kita kuasai tentang haraf-haraf yang saya berikan kat sini ya. Dalam kertas kerja perempuan. Okey. Iaitu ada 8. Daripada 8 ni, saya nak perempuan hafal 7 saja. Okey, ini jangan sibukkanlah seperti ni. Ka. Saya harap minggu lepas pun saya rasa saya dah cakap benda ni. Saya harap kita dah kuasai lah. Kan? Saya bawa contoh lah. Okey. Antara perkara, bila kita dah hafal ni, 7 perkataan ini, insyaAllah ni sangat penting ya perempuan ya. Tolong hafal ini. Tolong hafal ini. Sebab dia sangat penting. So, saya akan masukkan perempuan. Saya nak nampakkan pada perempuan tentang, saya just tunjuk macam ayat lah. Buat ayat sikit. Kan? Kalau kita kata, okey. Saya buat ayat dekat sini. Salasiah boleh terjemahkan lah kot insyaAllah. Boleh Kak? Oh, Kak Salasiah. Okey, mana dia pergi? Ya, ya. Boleh terjemahkan Yang mana? Nanti lepas ni saya sebut. Tak apa, jangan risau. Saya kita nak belajar je. Saja tak ada tujuan lain ni. Kita nak belajar, nak kongsi sama-sama insyaAllah. Okey, saya tahu sikit, saya bagi sikit. Okey, baik. InsyaAllah akak benda-benda biasa je ni Kak. Kalau belajar dulu Kak jangan risau. Saya bukan bawa benda yang luar biasa. Kan? Okay. Nak kata kita nak bincang pasal adawat ke, bukanlah. Okey. Kita sebut kat sini. Kalau sesiapa boleh, beritahulah siapa yang boleh nak cuba.
Cuba Kak. Kak Salasia. Ahmad telah pergi ke madrasah sekolah. Betul. Okey, okey. Cantik. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Baik. So dekat sini, kita tengok dekat sini. Makna dia ya. Kita tengok makna dia. Kakak kita kata tadi. Ya. Ahmad telah pergi ke sekolah. Baik. So di sini, sekolah adalah madrasah. Ya. Perkataan sekolah. Madrasah itulah sekolah. Okey. Ke tu adalah ilah. Cuba tengok balik. Tengok nah. Ilah ni penting ni. Ya. Ilah. Kan. Min aina ila aina. Dari mana nak ke mana. Ya. Okey. So, kemudian Ahmad. Kita tahu itulah Ahmad. Kan. Perkataan Ahmad. So, ada Ahmad lah. Ahmad telah pergi. So, zahaba. Kan. Kita sebut dah tadi. Kena ada. Ni adalah perbuatan. Telah pergi. So, pergi ni perbuatan. Pergi ni perbuatan. So, kita kena cari dekat situ. Bila ada perbuatan dalam bahasa Melayu ni, kita kena cari apa? Masa dia. Apa dia masa dia? Telah. Makna dia kita dapat pergi. Kemudian pelaku dia siapa? Ahmad. Okey. So, kita dah dapat dah Ahmad telah pergi. Ila. Kita tengok balik tadi. Perkataan ila. Kepada. Ni ni kepada. Okey. Kemudian al-madrasah. Kita tahu dah ni isim ni alif lam. Ada tamar buta hujung dia. Ni semua dah belajar tadi. Kan? Dah belajar sebelum-sebelum ni pun. Okey. So kita nampak dekat situ bahawa ya kita telah buat satu-satu ayat lah. Ahmad telah pergi ke sekolah. Kan? Kan? So kalau kita tanya. Okey. Ini di antara perkara lah. Kan? So contoh kita kata lagi. Kita nak kata lain lah. Kita nak kata lain. Macam mana Kak salah silah? Macam mana saya nak kata ya? Buku saya berada di atas meja itu. Macam mana sebut? Panjang Cuba. ni. Okey. Buku macam mana buku? Buku apa? Kitab. Kitab. Oh, ni betul-betul dah lama tak belajar dah ni. Betul-betul. Itulah. Okey. Kitab. Kitabi. Tak ada ya kan? Nanti kita akan belajar lah. Kitabi. Okey. Ala al-maktabi. Al-maktabi. Okay. Al-maktabi. Okey. Kitabi al-maktabi. So, saya nak bagi tahu tentang ala tadi. Tentang harafnya. Haraf. Al-maktabi. Okey. Kitabi, buku saya. Kitabi, buku saya. Berada. So dekat sini tak ada perkataan. Bila saya kata buku saya berada di atas meja. Tak ada dekat situ perkataan perbuatan. Berada ni tak ada. Boleh je ada, boleh tak ada. Buku saya di atas meja. Okay. So buku saya di atas meja. Bila kita kata kitabi al-maktabi. Okay. So kita tengok dekat sini tak ada perbuatan. Bila tak ada perbuatan kita tengok. Tapi tetap perkataan kita tengok dekat situ. Ya, ala tu ada kat situ. Ala arti dia apa? Di atas kan. Cuba tengok balik. Tengok dekat sini. Ala atas, ke atas, di atas. So macam ni kita tengok pilihlah salah satu. Okay? Okay, baik. Macam kalau Al-Quran Allah sebut tentang ala kan. Contoh ayat yang kedua kita ambil contohkan surah Ali Imran kan. Okay. Okay, kita tengok. Allah kata nazzala alaikal kitaba bil haqq. Ya.
dia telah menurunkan ke atas engkau. Kita tak boleh kata ni di atas engkau. Terjemahan kita akan kata ke atas engkau, alaika. Okey, tapi nantilah kita akan belajarlah tu semua secara terperinci insya-Allah. Okey. So begitu juga kita akan jumpa ala kan. Allah kata huwallazi anzala alaika. Allah kata lagi anzala alaika. Dia telah menurunkan, dia yang telah menurunkan ke atas engkau. Al-kitaba minhu ayatun muhkamatun, ya. Yang daripada kitab tersebut ayatun, terdapatnya ayat-ayat muhkamat, hunna, dan di sana juga terdapatnya umul kitab, wa ukharu mutasyabihat, dan terdapat pada lainnya ayat-ayat yang mutasyabihat. Okey, macam itulah. Baik. Jadi ini nak kena faham lah. Ya. So kuasai, saya ingatkan sekali lagi, kuasai bi ala an. Okey. Ini minggu lepas saya dah tanya. Okey. So saya harap kita kuasai juga lah ini. Okey, kita masuk 1B. Okey. Masing-masing kita ada kertas kerja 1B. Baik. So bila dalam perkataan-perkataan yang kita ada tadi, kan kita ada isim, kita ada fi'il, kita ada haraf, kan kita nak susun dia. Macam mana kita nak susun menjadi satu ayat, ya, dalam bahasa Arab, menjadi satu ayat dalam bahasa Arab. So apa yang kita perlukan, ya, untuk membuat ayat, ya, kita dah ada, kan. Tak semestinya kita ada banyak banyak vocab atau kita panggil perkataan, kan. Kita boleh buat ayat, tak semestinya. Contoh saya katakan kat sini kan, orang tu dikata dia ada contoh perkataan yang bahasa Melayu kan. Kalaupun kita dalam bahasa Melayu, kalaupun dia ada banyak vocab, contoh dia kata cermin, kan. Lepas tu dia ada perkataan apa panggil bag, ada perkataan telefon. Okey. Dan macam-macam perkataan lagi, contoh benda-benda macam ni lah, baju, kan, buku, pen. So bila dia, walaupun dia ada 5-6 perkataan ini, tapi dia dengan, walaupun ada 5 ni, dia tak boleh buat ayat lagi. Dia tak boleh buat ayat. Cuba, dia tak akan boleh buat ayat. Cermin, beg, telefon, baju, buku, pen, dia terbalikkan macam mana pun, dia tak akan boleh buat ayat. Kecuali dia faham, dia kena ada dekat situ apa perkara-perkara apa untuk buat ayat. Okey, baik. Jadi di sini, macam mana bentuk ayat? So ayat dalam bahasa Arab dipanggil sebagai jumlah. Ni jumlah itulah dipanggil sebagai ayat. So dia ada dua jenis jumlah lah. Ya. Okey, dua jenis jumlah, mudah saja, iaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'iliyah. Baik, dalam jumlah ismiyah dia ada perkataan, ya, yang daripada awalnya tu adalah, ya, kita tengok tu didahulukan dengan kata nama atau isim lah. Kita dapat isim tadi. Kan? Contoh isim tadi kita tahu buku. Kan? Contoh kita tahu tadi apa dia, pen. Okey, kita nak buat dia sebagai ayat. Macam mana kita nak buat ayat? Dia pertama dia kena ada jumlah dulu. Dia kena ada isim tu dulu untuk bentuk jumlah ismiyah. Kemudian bila kita nak kata jumlah ismiyah tu, dia didahulukan dengan isim. Okey, baik. Antara perkara yang jadi ayat, ya, perkataan tersebut mesti terdiri daripada dua asas utama, itu mubtada' khabar. Tak apalah, kita tak tahu benda ni, saya akan terangkan sikit-sikit, mubtada' dan khabar. Okay, sikit-sikit saya terangkan. Dalam kertas kerja perempuan tak ada benda ni. Ya, dalam kertas kerja perempuan tak ada mubtada' dan khabar ni. Mubtada' tu, ya, yang dinamakan mubtada' tu adalah isim yang dimulakan dalam jumlah ismiyah tersebut. Saya buat contoh lah. Dekat sini saya ada contoh. Contoh kita katalah dia. So dia ni mubtada' lah sebab kita mulakan dengan dia. Kemudian
Kita khabar dia, kenapa dengan dia? Dia ni ialah Ahmad. Ahmad tu khabar dia. So khabar tu apa pula? Mubtada isim kata nama dimulakan jumlah isim tersebut. Adapun khabar adalah cerita tentang mubtada. Okey. Kalau siapa-siapa pernah belajar tentang sedikit bahasa, dia panggil ini adalah subjek dan khabar adalah predikat. Kalau bahasa kita dia panggil sebagai subjek. Okay. Dan khabar adalah predikat. Ya. Okay. Okay. So contoh kita kata Ali. Okay, Ali kata nama. Ali talibun. Talibun. Ali ialah seorang pelajar. Talibun tu artinya pelajar. Profession. Saya dah sebut tadi. Antara isim bentuk isim, antaranya adalah profession kan. Profession lah juga kata nama. Okay. Ali adalah seorang pelajar. So jumlah mudah je. 2 perkataan. Okay. Ada mubtada, ada khabar. Jangan risau, pelajaran akan datang kita akan lebih perincikan. Okay. So yang point dia dekat sini macam itulah. Yang penting di sini ialah kita tahu, so dekat sini dia ada pembentukan dia isim sebagai mubtada, isim sebagai khabar. Isim sebagai, so dua-dua. Kita ada isim macam pen. Kemudian kita kata buku kan. Boleh tak jadi pen, buku? Tak boleh. Tak boleh jadi cerita. Kan? So kecuali lah kita kata pen di atas meja. Al-qalamu alal maktabi. Khabar dia panggil sebagai khabar kecil bila jumlah. Nanti insyaAllah kita akan belajar juga. Okay. Al-qalamu alal maktabi. Okay. Contoh lain. Apa ni? Hakibati fi ghurfati. Fil ghurfati. Okay. Beg saya di dalam bilik. Kan? Atau beg saya di dalam kelas. Kan? Hakibati fil fasli. Contoh kita kata dekat situ. Okey. Inilah antara perkara ingat ya. So dua jenis. Ya. Satu jumlah ismiyah. Ini sekadar pengenalan saja perempuan ya. Kita ada perkataan, so kita nak buat ayat. Nanti lebih terperinci. Saya sekarang ni kita tak ada sibuk nak buat ayat ke apa, belum lagi. Saya letakkan gambaran sahaja dahulu buat masa ni. Okey. Kemudian kita tengok, okey, dekat sini saya tunjuklah beberapa contoh. Perempuan pun ada dekat buku kata kerja perempuan pun ada contoh. Kan? Okey. Huwa Ahmadu Aliyun talibun. Hadha masjidun. Hadzal masjidu kabirun. Al-baitu kabirun. Hadzal baitu jamilun. Al-qittu jamilun. So dekat sini ya, terdapatnya nantilah kita akan pelajarilah lebih detail lagi tentang mubtada dan khabar secara tak langsung, dan kita nak tahulah apa jenis-jenis perkataan yang boleh dijadikan sebagai mubtada dan bagaimanakah perkataan-perkataan yang kita perlu jadikan ini sebagai khabar. Saya bagi tahu ni dulu biar kita, sebab kita tak pernah dengar tentang perempuan kalau belajar kat mana pun dia tak disebutkan tentang mubtada khabar ni kan, sebab ni peringkat asas. Saya sekadar hanya nak nampakkan sahaja tentang perkara tersebut. So bila sebut apakah mubtada? Mubtada adalah kata nama yang berada di awal jumlah. Ya, ingatlah tu. Ya. Apa dia mubtada? Kalau ditanyalah. Okey. Ya, inilah dia.
Mubtada tu adalah isim atau kata nama yang dimulakan. Kan? Yang berada di awal jumlah. Okey? Kalau dalam bahasa Arab dipanggil apa dia? Al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlati. Macam itulah. Baik. Okay, baik. So, itu lah. Macam cuma beberapa perkataan yang kita dah biasa tapi cuma tinggal lagi kita tak tahu. Okey, harapnya macam kita ni masjidun ni saya guna perkataan biasa je masjid. Kita tahu lah masjid. Kan? Kabirun. Kabirun artinya besar. Nanti kita akan pelajari juga kenapa masjid ini tak ada alif lam. Kenapa masjid ini ada alif lam. Ya? Okey. Apakah perbezaannya? Kan? Okey. So itu begitulah. Baik. Jumlah fi'iliyah. Yang kedua adalah jumlah fi'iliyah. Okey. So kita dah tahu tadi ada bentuk fi'il kan? Ada bila fi'il tadi. Okey. Dia ada, kita tahu fi'il apa dia mesti ada apa? Apa fi'il? Dia mesti ada masa lah. So masa dia ada tiga jenis masa. Kan? Telah, akan atau sedang. Baik. Tetapi bila disebut fi'il saja, kita tahu juga dalam tu terdapat 3 unsur. Apa dia? Pelaku, masa dan makna. Okey, contoh. Okey. So perkataan saya sebut kat sini. Ya. Kalau kita tengok sini, zahabat. Ya. Perkataannya zahabat. Nanti kita tengok dekat sini juga. Zahaba. Okey. Ini saya tunjuk contoh lain. Contoh lain adalah zahabta. Zahabta. Jangan risau apa-apa ya. Ini semua pengenalan saja. Kita nak berkenalan nampak sikit. Ya. Jangan risau apa-apa. Zahabta. Ketiga-tiga ni, zahabat artinya telah pergi. Ada unsur masa kat situ, telah. Zahaba pun telah. Ya. Zahabta pun telah. Ada dekat situ. Okey. Dan ketiga-tiganya bermaksud pergi. So, telah pergi, telah pergi, telah pergi. Ketiga-tiganya bermaksud yang serupa. Sekarang ni, unsur pelaku saja. So, okey, fi'il dekat sini ialah isim, iaitu dipanggil sebagai fa'il. Nanti kita akan pelajarilah ni. Ya, jangan risau. Fa'il. Apa fa'il? Pelaku lah. Siapa pelaku dia? Kita nak tahu pelaku dia. Kan? So, dekat sini, bila kita sebut zahabat, okey, kita kata dekat sini lah dia. Tapi perempuan. Okey. Dia. Perkataan zahabat tu ada perkataan, ada pelaku dia lah dia. Nanti kita akan pelajari juga tu pelaku dia macam mana nak jumpa pelaku tu semua. Kemudian dekat sini juga, ya. Okey. Sini juga dia. Okey, tetapi dia lelaki. Dan dia bermaksud dia telah pergi. Zahabat. Zahaba, dia lelaki telah pergi. Zahabta. Okey, dekat sini ada perubahan sikit. Apa kita kata itu ialah engkau. Engkau tetapi lelaki. Lelaki telah pergi. Kita boleh tukar lagi. Kan? Nanti perempuan boleh nampak sini saya nak nampakkan perempuan apa dia perbezaan antara perkara-perkara ni.
Nanti kita akan belajarlah. Ya. Sekarang ni kita berkenalan je. Jangan risau. Tahap T. Ni kat sini engkau juga. Ya. Tetapi perempuan. Okay. Okay. So kita akan pelajari lah ni macam mana dia boleh berubah kepada ni akan datang. Okey. Ni pokok pangkal dia perempuan. Tentang perkataan dia zahab. Tetap ada zal, ha, ba. Zal, ha, ba. Zal, ha, ba. Zal, ha, ba. Okey. So dekat sini perkataan ni dah jadi zahabat, artinya ada masa dia telah lah. Ada masa dia lah telah. So macam kita sebut tadi, kita akan pelajari juga macam mana jadi sedang, macam jadi akan. Okey. Okey, itu semua. Baik. Dekat sini kita pelajari pula bahawa bagaimana sedikit serba sedikit, oh dia boleh berubah, ganti nama diri dia boleh berubah dengan ada beberapa sebab. Ya. Macam mana dia nak diubahkan. Baik. Ini ialah, so bila ada perkataan ini, ya, tengok. Jumlah fi'il adalah susunan kata perkataan di awal satu ayat yang terdapat susunan diawali yang kata kerja. So dia mesti perkataan ini dulu. Perkataan perbuatan tu mesti kat depan. Contoh dia kata, ya, kalau kita buat ayat contohnya. Kita nak buat ayat. Saya buat ayat sikit supaya kita nampak, ya. So kita kata ambil perkataan zahaba ni, kita kata fa'il dia, okey, kita tambahlah perkataan, contoh kita nak tambah insert to the left. Okey. Saya tambahkan sini zahabat, dah tak payah perlu apa-apa lagi, fa'il tu dah ada kat situ terus. Okey, dia telah pergi ke sekolah kan. Kita kata ke sekolah. Lah, kita akan pelajari, jangan risau. Saya yang risau ni. Al-madrasah. Ilal madrasah. Saya ulang-ulang perkataan ni sebab supaya kita semua kuasailah bahasa dia. Apa perkataan dia? Al-ilal madrasati. Okey. Contoh kita kata zahaba ilal masjid. Dia telah pergi ke masjid. Lelaki. Dia telah pergi ke masjid. Masjid. Okay. Contoh kata, engkau telah pergi ke mana? Ke pasar. Ila, apa pasar bahasa Arab? Suq. Suqun. Suqun. Ila as-suq. Ila suqi. Okey? Ila suqi. Okey. Engkau perempuan telah pergi ke bagaimana? Kedai. Okey, kita ambil perkataan kedai lah. Ila ad-dukan. Ila dukan. Ni. Tadi semua saya kata ke situ ya, sebab kita bawa perkataan pergi kan. Okey. So zahabat, ya. Saya ubah kat sinilah ya. Ini. So kita tahu ada fi'il, kita tahu ada fa'il. Kita buang.
Hmm. Okay. Okay. So dari fi'il. So kita kata lah, contoh kita kata zahabat ila madrasah. Dia telah pergi ke madrasah. Kalau kita nak tukarkan dia tu kepada nama orang. Contoh kita kata, kan? Zahabat Fatimah. So perempuan dia mesti Fatimah lah. Contohnya. Kita letak je lah nama dia Fatimah. Dia tu kita tukarkan kepada Fatimah. Zahabat Fatimah ilal madrasah. Okey. Ali pula. Kita nak tukarkan Ali ni kepada Zahabah ni lelaki kan? Dia lelaki. Kepada Ali. Zahabah Ali ilal masjid. Okey, engkau. Okey. Engkau tak payahlah kita kata zahabta. Zahabta kita nak engkau selalunya kita tak letak ganti nama diri kan. Takkan kita cakap kawan kita, engkau nak pergi mana? Engkau Ahmad nak pergi mana? Takkan kita cakap macam tu kan. Kita engkau nak pergi mana? So engkau ni semua tak adalah nama-nama yang kita nak tukar. Kecuali dia. Kecuali dia ni kita akan letakkan lah. Ali ke, nak tukar kepada Ali ke. Okey, baik. Boleh faham tak ni? Dekat sini, saya beri contoh. Zahabat. Okey, kalau kita kata Fatimah kan, kita tambah je lah Zahabat dalam perkataan ni, Fatimah. Perempuan punya ada perkataan Fatimah. Saya punya ni tak ada. Fatimah. So, saya letak je lah Fatimah. Zahabat Fatimah ilal madrasah. Okey. Yakhruju Ahmad minal masjid. So, dekat sini sedang keluar. Okey. Kita dah bincang tadi kan. So, dekat sini kita ambil balik. Sedang keluar. Yakhruju ni lah perbuatan ni. Okay. So, ini semua adalah kena didahulukan lah. Dipanggil kalau ada perbuatan dekat depan tu, itu dipanggil sebagai jumlah fi'iliyah. Nanti kita akan pelajarilah macam mana nak buat tu semua. Okey. So, yakhruju Ahmadu minal masjidi. Kan? Kita kata Ahmad sedang keluar. So, ingat balik tadi, bila sebut pasal fi'il, fi'il kena ada apa? Nombor satu, kita kena ingat fi'il tu dia ada 3 perkara. Kita kena tentukan sama dia ada tentang masa dia. Masa dia adalah sedang, akan atau telah. Baik. Keduanya lah dia ada 3 unsur, iaitu masa yang telah kita sebut tadi. Keduanya lah pelaku, yang ketiganya lah makna. So bila kita kata yakhruju, yakhruju Ahmad, okey, atau kita kata yakhruju, dia sedang keluar. Siapakah dia? Kita kata dia tu ialah Ahmad. So kita kata yakhruju Ahmad minal masjidi. So perkataan yakhruju Ahmad iaitu terdapatnya 3 unsur iaitu makna, masa dan juga pelaku. Begitu ya, yashrubul qitu al-laban udkhul ghurfati. Masuklah ke dalam bilik. Dekat sini nanti kita akan pelajarilah mendatang perkataan engkau dan sebagainya. So macam contoh lagi, qara Ibrahimul kitab. Ibrahim telah membaca buku. So ada perkataan telah. So bila kita kata masuklah engkau ke dalam bilik, bila cakap masuklah engkau ke dalam bilik, adakah perbuatan tersebut telah berlaku atau belum? Kita kata belum berlaku. Kalau belum berlaku, kita kata ini yang kita nak tahu, yang akan berlaku. So belum berlaku bermaksud akan berlaku. Masuklah engkau ke dalam bilik. Baik, qara'a Ibrahimul kitab. So kita kata Ibrahim telah membaca buku itu. Jadi puan-puan, apa yang saya nak ingatkan,
Cubalah kuasai beberapa perkataan. Ya. Contoh, nanti balik tengok-tengoklah. Ambil lah perkataan-perkataan al-ghurfah tu arti dia bilik. Ya. Okey. Al-madrasah tadi kita dah sebut. Al-masjid dah sebut. Al-laban. Al-laban ni apa dia? Cuba tengok kat situ. Susu. Susu. Al-qittu. Qittu ni kucing. Kucing. Okey. Nama-nama benda ni dulu ya. Ghurfati. Al-ghurfah. Ghurfah artinya bilik. Al-kitab buku. Al-jami'ah. Al-jami'ah. Okey. Al-jami'ah adalah university. University. Okey. Harapnya kita faham ni. Bukan nak tahu pun. Bukan nak tahu pun. Cuma yang nak tahu, saya ingat pesan apa dia? Kuasai, pertama, kuasai, faham tentang tanda-tanda. Tentang 3 perkara tadi, saya ulang sekali lagi. Okay. So, apa perkataan dalam bahasa Arab kita nak buat, kita kena kenal 3 jenis perkataan. Isim, fi'il atau haraf. Macam mana apa isim, macam mana bentuk isim, apa tanda-tanda isim. Okay. So ingat isim dia tak terikat dengan waktu. Ingat Okay. Macam pen. Semalam pun dia pen, hari ni perempuan, besok pun dia pen. Okay. So cuma tinggal lagi tanda-tanda tu tengok. Ada alif lam. Atau diakhiri dengan kasrah. Diakhiri dengan tanwin. Diakhiri dengan tamah butah. Okay. So ini kemudian ini adalah contoh-contoh nama yang kita sebutkan sebelumnya. Ini semua dah ada lah. Perempuan biasa kat dapur, al-matbakh. Perempuan biasa kat bilik, perempuan dekat ghurfah. Kan? Ya. Perempuan selalu berbicara dengan guru. Kalau guru lelaki dia panggil mudarris. Kalau guru perempuan dia panggil mudarris lah. Kalau perempuan biasa berhubung dengan doktor. Kalau doktor lelaki dia panggil tabibun. Kalau doktor perempuan dia panggil tabibatun. Okey, baik. Itu pelajaran telah ni. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Apa yang perempuan kena tahu ingat tentang fi'il? So dia mesti ada masa lah. Masa ni yang berubah. Makna tu kekal. Tapi yang boleh berubah lah masa dan pelaku. Tapi kita kena ingat, dia mesti ada 3 unsur tu. 3 unsur tu. Iaitu masa, pelaku dan makna. Okay. So dia ada 3 jenis lah perbuatan dekat situ. Dia panggil fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Madhi, perbuatan telah berlaku. So yang telah berlaku tu ada perkataan telah tu, ada masa telah tu, artinya dia adalah fi'il madhi. Nanti kita akan pelajari lebih terperinci. Yang kedua adalah fi'il mudhari', sedang atau akan berlaku. Yang ketiga adalah kata suruhan, nak suruh sesuatu. Dia panggil sebagai fi'il amar. Okay. So, baik. Okay. So, pelaku ni nanti kita akan belajar macam mana. Pertama kita akan belajar lah. Pertama, masa ni macam mana dia boleh berubah tentang telah, sedang atau akan. Ada 3 masa tersebut. Kemudian pelaku ni kita akan belajar juga macam mana nak ubah dia kepada dia, kepada engkau, kepada aku. Tadi kita mula sebut juga tadi beberapa contoh. Makna, ini memang kita akan guna kamus dan kita akan pelajari. Bila perempuan ada kamus nanti, kita akan tunjuk contoh tu nanti insyaAllah. Itu masuk dalam asal kata lah. Yang ketiga adalah haraf. Haraf perempuan kena kuasai tentang perkataan ini. So saya cubalah untuk masa sedikit masa ni, saya nak perempuan, selain pada saya bagi perempuan masa 5 minit untuk hafal perkataan ini. Kita dah hafal minggu lepas. So saya nak perempuan hafal perkataan ini. Perkataan ini. Sikit Apa dia? Okey. Ini. Perkataan ini. Cuba Cuba. Jangan menyerah kalah tau. Okey. Cuba. Okey. Okey. Nama orang tu tak payah risau lah kan. Matahari ni matahari ni tak payahlah. Matahari ni tak payah. Langit pun tak payah. Ini je. Okey. 2 ni tak payah. Lain. Buat Ni tak payah. Okay, lain hafal. Saya bagi perempuan 5 minit. Cuba. Nanti kita akan buat ayat sikit. Buat ayat sikit.
Okey, insya-Allah saya tinggalkan perempuan dulu insya-Allah. Saya tinggalkan juga benda ni dan perempuan tengok juga dalam kertas kerja perempuan insya-Allah ya. Okey. Baik. 5 minit daripada sekarang.
Okey, baik perempuan. Boleh ya? Okey, saya akan panggil nama bermula daripada nama atas lah. Arina Ahmad. Boleh? Ada Arina Ahmad. Okey, Saya cuba Ustaz. okey baik. Hazra Kidotun Jamil. Kucing tu cantik. Baik, saya nak Boleh. buat macam ni. Saya bukan. Saya beri perkataan, kakak buat ayat. Oh. Okey. Kakak tengok ya. Kita cuba. Okey. Doktor itu Tayyib. doktor di dalam bilik. Tayyibun ila Eropah. Tabibun. Tabibun ila Eropah. Ghurfah. Fi ghurfah. Oh. Ala Cuba di tengok balik. atas ya. Di dalam. Cuba di dalam boleh. Di dalam ila. Pi. Fi kan. Pi. Oh, Ya, di dalam At-tabibun. Pi Eropah. Fil Eropah. Ghurfah. Baik. Okey, cuba masuk. At-tabibu. At-tabibu Doktor. Fi. Di dalam. Al-ghurfah. Bilik. Okey. So ambil perkataan yang saya beri saja. Ni. Perkataan tabib. Dan ghurfah. Dan dalam bawah tu ada fi kan. Okey. Ni. Okey. Kita cuba lagi. Kita panggil yang lain. Siapa nak cuba? Volunteer. Ada? Kak Salasiah lah boleh? Ya Ustaz. Akak jadi semi target je ni. Dah lama dah belajar. Berapa tahun. Tak apa. Belajar teruskan, jangan risau. Okey, baik. So sekarang ni, yang penting dia ambil daripada perkataan yang saya beri. Kan? Okey. Kemudian buat ayat. Itu je. Okey, so sekarang ni kita dah tahu ni. So kita kata kat sini. Okey. Doktor cikgu lah. Cikgu telah pergi ke sekolah. Macam mana buat? Telah pergi Cikgu lelaki lah kan? Okey. Cikgu lelaki. Okay. Zahaba mudarris ila madrasah. Naam, zahabal mudarrisu ila madrasah. Okey, zahabal. So akak boleh je. So sekarang ni akak kurang vocab. Okey, so nanti nak asah balik aje lah insya-Allah. Lupa vocab. Okey, tak apa, tak ada masalah. So sebab tu kita bagi vocab sikit-sikit je dulu. Okey, kuasai. Ya, okey. Okey, baik. Terima kasih. Okey, saya panggil siapa lagi? Siapa nak
Tak ada volunteer lah jawapannya kan. Okey. Ni dekat Cawangan Seri Muda ni. Siapa ya? Cawangan Seri Muda. Saya Ustaz. Nama apa ya Kak? Kak Zeti. Okey Kak Zeti. Okey. Apa khabar Kak? Sihat Sihat Alhamdulillah Ustaz. Okey, boleh Kak. Saya bagi soalan So cuba je pusing-pusing kat situ je pun. Okey. InsyaAllah. Dalam bahasa Arab, ibu dipanggil ummu. Okey? Umur. Okey. Ummu. Itu ibulah. Okey, kita nak kata ibu di dapur. Macam mana sebut? Ibu di dapur. Umu fi. Nak sebut dapur ni Umu fi al-muttabakh. Matbakh. Maghbah ya. Al-maghbah. Al-maghbah. Ni tahu ni. Nampak tak? Dalam Mana screen. nampak Ustaz? Ni. Al-maghbah. Maghbah Tu nak kena sebut lah. al-matbakh. Dia kena maknanya kita kena sebut umu dulu, lepas tu fi di, lepas tu al-maqbah. Maqbah. Matbakh. Kol-kolah dia kena bunyi ke Ustaz? Kena. Terpulang lah. Tak kisah, ni bukan Quran pun. Kalau Quran memang kena kol-kolahnya. Kalau ini tak perlu sangat lah. Tapi janji ada bunyi dia lah. Okey. Apa? Sebut. Nak sebutnya susah tu. Dari tadi saya sebut tak boleh-boleh. Okey, akan sebut MAT dulu. Sebut MAT. 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 Bunyi. Mat. Itulah dia. Matbah. 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 Okey. Ummu fil matbah. Okey. Ummu fi matbah. Naam. Okey. Summa. Okey, terima kasih Kak Zeti. Kita panggil orang lain pula. Okey. Kak Inun Ismumi. Boleh? Cuba je, saya tak pandai, Ustaz tak tahu, saya cuba je lah. Tak apa, semua kita tak apa, semua saya cuba semua je. tak pandai, kita semua belajar ni, jangan risau. Orang boleh buat ayat, saya tak boleh buat ayat. Tak, saya susunkan, akak semua baca. Cari kat sini tak apa, saya cuba je dah Ustaz. Tak apa. Okey, kita tahu dekat sini. Okey. Ahmad di bilik. Apa? Ahmad di bilik. Ahmad fil ghurfah. Naam, Masya Allah, bukan tak boleh nampak. Ahmad fil ghurfah. Kita katakan. Kita orang tanya kita, aina Ahmad? Ahmad fil ghurfah. Okey, baik. Alhamdulillah. Kita cuba lagi panggil Kak Misah, boleh? InsyaAllah Ustaz, saya baru belajar. Tapi boleh cuba. Saya pun baru belajar, jangan risau. Saya juga adalah orang yang baru belajar. Okey, kita cuba je, jangan risau. Saya bukan nak dera orang. Saya nak ajar. Okey. So, kita nak dapat buat kataan pula. Okey. Fatimah adalah seorang guru. Okey. So, jangan cari perkataan adalah, tak perlu cari perkataan seorang. Semua cari perkataan Fatimah dan perkataan guru. Okay, ingat beza dia lah guru lelaki dengan guru perempuan. Fatimah ni perempuan, so perkataan mana satu kita nak pakai. Macam mana? Tak perlu cari Fatimah adalah seorang guru. So tak perlu cari ulang sekali lagi, tak perlu cari perkataan adalah, tak perlu cari perkataan seorang. Cuma cari perkataan Fatimah dan guru saja. Macam mana nak buat? Kejap ya Ustaz.
Okey ni, perempuan guru ni. Madrasah. Mudarrisah. Fatimah mudarrisah. Mudarrisah. Naam. Fatimah mudarrisah. Ya, betul. Fatimah mudarrisah. Itu Ustaz, je. Ha. 2 ayat tu je lah. Ha. Faham. Okey, tak apa. Tak, sekarang ni kita nak latih-latih je. Saya nak latih-latih je. Kan? Belum apa-apa lagi pun. Okey. Baik. Kita cuba lagi. Orang lain. Sama Kak. Syarizawati. Boleh? Syarizawati. Ustaz, cuba ya. Okey, jangan risau Saya harap kita jangan risau. Okey. So, okay, kita baca kat sini lah. Ali adalah, so ingat bila saya katakan adalah ni tak perlu cari. Tak perlu sebut pun. Seorang dia pun tak perlu. Doktor. Ali Toibun. Betul? Cuba lagi sekali. Ali Tabibun. Naam, Ali tabibun. Ali tabibun. Naam. Oh, Okey, Tabib. baik. Tabibun. Tabib. Okey, kita cuba lagi orang lain. Terima kasih Ustaz. Sama Kak. Okey, Kak Siti Salbiah. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey. Cuba. Okay. Tak apa, jangan risau. Okey. Yeah. So Zainab, ni nama orang lain pula. Zainab Hmm. adalah seorang doktor. Zainab Tabibah. Naam, Zainab tabibatun. Tabibah. Okey, tabibah. Okey, alhamdulillah. Kita tengok lagi sesiapa yang tertinggal. Sekali lagi saya nak tanya dekat Puan Arina Ahmad. Ada tak? Ada Ustaz. Okey. Saya cuba Puan Okey, kita tengok dulu. Jangan risau. Okey. Sekarang kita nak kata ialah guru di dalam bilik. Guru di dalam. Guru mudarrisah. Boleh. Mudarrisah. Perempuan. Fi al-ghurfah. Naam. Masya Allah. Okey, cuba baca lancar sikit. Mudarris fi Mudarrisah. mudarrisah fi al-ghurfah. Ghurfah. Fil ghurfah. Masya Allah. Okey. Cuba baca lancar sikit lagi. Kita kata al-mudarrisatu fil ghurfati. Cuba baca je tu. Al-mudarrisati Tu. Mudarrisatu fi fil terus masuk fil ghurfati. fil ghurfati. Al-mudarrisati fil ghurfatu. Al-mudarrisatil fil ghurfah. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Tak apa, sikit-sikit tak apa, tak ada masalah. Okey, siapa lagi saya nak panggil? Okey, terima kasih. Saya ada lagi 2 orang yang saya belum panggil. Kak Zuraidah. Ya, saya. Okey, kita cuba lagi Kak. Ya. Jangan risau. Okey. Kita kata doktor di sekolah. Doktor di sekolah. Macam mana? Sekejap Al-Tabibu. Al-Tabibu fi madrasah. Naam, fil madrasah. Terus sama. Fil madrasah. Cuba. Dah ada al tadi, tak ni juga Letak. Okey. Al-Tabibu. Al-Tabibu fi al-madrasah.
Dia tak ada fi'al lagi dah sebenarnya. Dia boleh sambung fil terus. No, okay, sorry. Okay. Al-tabibu fil madrasah. Naam, sahih. Okey. Okey, last sekali Kak Zaidah. Kak Zaidah dia tak ada dah tu. Okeylah, insya-Allah. Saya rasa saya berhenti sampai sini dulu insya-Allah. So, nanti print kertas kerja yang baru 1C. So kita akan bincangkan pelajaran yang akan datang dalam 1C insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita mendapat manfaat daripada kita kongsikan. Tutup majlis tasbih kepada subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'il sabar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak. Okey, Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Kita Sama-sama. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.